Mudah-mudahan entah dia ada banyak lebih pahala, dan Allah kata kamu dah ada lebih pahala dan kamu nak bagi kat siapa pahala kamu ni. Kalau kamu tak ingat namanya, kamu tunjuk aja. Oh, ini orangnya dulu jumpa kat Masjid Ar-Ridwan. Bermakna bertemu muka itu bukan free-free. Bertemu muka itu bukan saja-saja nak ke tak nak. Sebab itu kena tahu nama. Kalau tak tahu nama, Allah kata kamu tunjuk aja. Bagi kat siapa ya? Tahu saya tak perasan lah muka-muka mana muka yang familiar. Dia akan bagi pada muka yang familiar. Sebab itu jumpa kawan, salam, sahabat, tanya apa khabar, ingat namanya. Kalau boleh jawablah dengan bahagia, jabatlah tangannya dengan rasa panas yang sangat, cinta yang sangat tinggi. Faktor jarak itu kadang-kadang diambil kira. Sebab itu solat digalakkan rapat-rapat kan, walaupun boleh solat ujung-ujung sanjung gitu. Okay, mau kita cuba apa yang boleh. Ada 2-3 minit lagi insya-Allah. Jangan jarak sangat. Buat jarak-jarak kubur dah lah. Faham tak jarak-jarak kubur? Ada lorong sikit je hadilah tempat orang lalu nak melawat gitu. Okey, insya-Allah kita cuba macam mana. Entah dia pandai dia kurang lawanya. Dah cerah orang lawa lagi. Okey, jom. Okey. Boleh. Bukalah niatnya itikaf, niatnya nak tambah ilmu, niatnya nak berubah sebab kita masih lagi di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram kita anggap sebagai, ataupun kita dipilih. Kita jumpa ada hari Ashura di situ. Betul? Apa hebatnya hari Ashura yang kita tahu? Siapa yang sempat dan tak sempat puasa? Ada yang tak sempat, ada yang sempat. Okey, mudah-mudahan yang tak sempat tahun ini kita buat tahun depan. Sebab tak ramai yang, ataupun kita ambil kira bahawa puasa 9 dan 10 Muharram itu sebagai satu yang sangat baik hadiah dari Allah. Sebab tu Nabi kata, Nabi dapat sekali je puasa. Kalau aku masih hidup, aku tetap akan berpuasa 9 dan 10 Muharram. Okey, yang buat bubuk Ashura ramai tak? Ini pun kita dah mula nak tinggal. Kalau dulu setiap kali masjid kalut buat Ashura, semua masyarakat, semua karyah yang ada di tepi-tepi masjid semua dapat bubuk Ashura. Tapi sekarang semuanya dah jadi macam sunyi, sepi. Kalau ada pun sikit-sikit itu. Jadi ini pun satu daripada tinggalan yang sudah kita tinggalkan, sedangkan dia sangat besar manfaatnya. Ini kekuatan. Dan kalau kita ambil kira, sebab pertama dulu kita kata jagang diambil berat, betul? Kami kita bincang sikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syarih sadri wa yassir li amri wa la'udatan min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah kehadrat ilahi, sebagai tanda kita diberi kesempatan di umur yang berbahagia ini, umur termahal ini, umur terpenting ini, berada di pagi duha, berada di rumah Allah. Ini nikmat yang sangat besar yang kita nak angkat. Maka ungkapan alhamdulillah harus terus jadi sebahagian daripada kekuatan, sebahagian daripada hiasan bibir. Juga kita angkatkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai tanda kita tidak pernah putus, tidak pernah tinggal dengan baginda dan terus mengharapkan syafaatnya. Maka kekuatan inilah
yang nak kita angkat. Mudah-mudahan cinta Allah dan cinta Rasulullah di hati kita tidak pernah berubah, tapi makin bertambah dekat. Kalau kadang tak berubah, tak luntur, tu maksudnya. Tetapi harusnya dia lebih-lebih bertambah dan bertambah. Terutama kita bertambah dekat untuk bertemu Allah dan bertemu Rasulullah, insya-Allah. Betul? Jadi kalau kita melihat sebagai ulang kaji atau sebagai imbasan mengapa hari Ashura itu diangkat, apa yang biasa kita tahu? 10 Zulhijjah. 10 Muharram di mana juga dirayakan oleh orang-orang Yahudi, kerana mereka juga merasa terhutang budi, ada hubungan dengan Nabi Musa yang selamat daripada Fir'aun. Ini pun satu yang kita nak kena wariskan pada anak-anak, supaya kalau kita mati, anak-anak tahu, anak-anak mampu buat apa yang kita buat. Kalau anak tak tahu apa hadiahnya, kita tak tahu apa kekuatan dan kebaikan, mengapa hari Ashura itu diangkat. Tapi kita diminta Nabi 9 dan 10 ataupun 10 dan 11. Kalau tak sampai 9, 10, kita buat 10, 11. Yang pentingnya puasanya 2 hari. Untuk membezakan puasa kita dengan puasanya orang-orang Yahudi. Ini kekuatan. Maka kita antara yang kita, ini sebagai ulang kaji untuk kita bisik-bisik pada anak, pada cucu. Kalau tak dapat tahun ini, tahun depan. Sebab kita masih lagi Muharram. Okay? Kita masih lagi dalam selimut-selimut hijrah. Jadi kita nak bangun balik kekuatan. Kita nak tambah ilmu mengapa hari Ashura ini. Walaupun ada yang tahu tapi tidak merasa meriahnya. Okay? Yang tahu boleh kata gosok pada anak yatim, itu je. Yang lain-lain semua kita tak kisah sangat. Jadi ramai kita yang tak berapa tahu. Pada yang Umi ada, berdasarkan buku yang ditulis oleh Imam Ghazali ni, yang membawa ni, dia kata ada 15 kelebihan yang kita perlu sambut. Yang hari Ashura itu mesti diangkat sebagai hari penting. Satu daripadanya yang kita tahulah, kemenangan siapa? Kemenangan Nabi Musa melawan ataupun menang daripada menjadi musuhnya Fir'aun, kerana Fir'aun ditenggelamkan. Okay? Kadang-kadang menang bukan sebab kita lawan dia, tapi Allah bagi balasan yang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh kita ketika itu, kerana Nabi Musa tidak ada daya dan upaya untuk melawan Fir'aun ketika itu. Jadi Allah bagi balasannya secara sangat drastik. Yang kedua, kita kata 10 Muharram itu juga adalah, kita kata, hari di mana Nabi Adam diterima taubatnya. Okay? Diterima taubat berapa ratus tahun. Ratus tahun Nabi Adam minta ampun dengan Allah. Ada yang setengah kata 300 tahun, ada yang lebih daripada itu dan sebagainya, minta ampun. Tapi umurnya 1000, jadi maknanya kalau 3 tahun tu sikit lah, betul? Kalau kita ni umur sikit 3 tahun, aduh, contoh. Kemudian kita kata hari Ashura juga ataupun hari 10 Muharram juga hari Nabi Adam dimasukkan ke syurga. Kemudian kita kata tahun atau hari itu juga, okay, kalau mengikut buku ini, dia kata hari Arash dicipta. Nabi duduk di Arash, Nabi pula, Allah duduk di Arash, kerusinya Allah dicipta pada 10 Muharram. Kerusinya Allah, langit, bumi, matahari, bulan dan binatang-binatang juga dicipta Allah pada 10 Muharram. Kemudian kita kata 10 Muharram juga adalah hari Nabi Ibrahim dilahirkan. Ini juga kita nak kongsi-kongsi dengan anak-anak. Katalah nak buat kuis hari keluarga ke apa ke, kita boleh guna ini sebagai hari-hari untuk bagi anak-anak hadiah atau cucu-cucu hadiah. Kemudian 10 Muharram juga hari Nabi Ibrahim diselamatkan dari api Raja Namrud. Kita semua tahu Nabi
Ibrahim dibakar dengan kayu yang dikumpulkan oleh semua rakyat Raja Namrud. Sampai keluar perintah dari Raja Namrud, wahai semua rakyat aku, semua hamba-Ku, setiap orang mesti bawa satu kayu untuk membakar Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Ini kekuatan-kekuatan, bermakna besar ke kecil agak-agak. Kuda satu negara kumpul kayu untuk bakar. Ini pun kita sebagai ibu atau sebagai nenek harus cari sikit lagi fakta-fakta untuk menjadikan cerita itu lebih menarik buat anak dan cucu-cucu kita. Yang seterusnya kita kata pada tarikh 10 Muharram juga Nabi Isa dilahirkan. Dan diangkat ke langit juga pada tarikh yang sama. Artinya ketika kita tahu Nabi Isa diangkat Allah ke langit setelah dia diburu, dikejar kan dengan ancaman untuk dibunuh. Kemudian kita kata 10 Muharram juga Nabi Idris diangkat ke tempat tertinggi. Apa hebatnya Nabi Idris? Nabi Idris merupakan satu-satunya Nabi yang minta dengan Allah untuk merasakan sakitnya sakratul maut. Okay, jadi malaikat maut datang cabut nyawanya untuk dia merasa, kemudian dia dihidupkan kembali. Ini satu-satunya keistimewaan Nabi Idris. Okay, nak tahu rasa sakit ke tak sakit. Okay. Yang seterusnya kita katakan 10 Muharram juga perahu Nabi Nuh, okay, mendarat di Bukit Judi. Maknanya kita katakan, kita tahu Nabi Nuh kena banjir besar dan akhirnya Nabi Nuh diperintahkan untuk buat kapal dan semua yang masuk ke kapal Nabi Nuh dalam keadaan selamat. Kena cari juga kisahnya, siapa di dalamnya, apa yang Nabi Nuh masukkan. Semua ni ada ringkasannya dalam Al-Quran dan banyak dihuraikan oleh ulama-ulama. Jadi ini sebahagian daripada homework kita lah. Berapa yang dimasukkan, kalau binatang berpasang-pasang, kalau pengikut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdakwah 10 tahun, dapat pengikut berapa? Seorang. Okey, bayangkan kuliah 10 tahun dalam masjid ni yang datang seorang. Agak-agak jadi tak kuliah. Itulah satu daripada tanda sabarnya seorang pendakwah, sabarnya seorang utusan Allah. Okay. 9-10 tahun dapat satu yang ikut. Akhirnya kita kata 900 tahun dapat berapa gak-gak? Sangatlah sedikit. Itulah di antara penghuni-penghuni atau orang-orang yang sempat masuk ke bahtera Nabi Nuh. Ini juga kita kena belajar. Mak-mak kena cari datanya. Sekarang dah banyak internet lah apa kebendanya, dan juga kitab-kitab pun dah banyak dalam YouTube dan sebagainya. Kemudian kita 10 Muharram juga Nabi Sulaiman diberikan kerajaan. Artinya mengambil alih kerajaan ayahnya Nabi Daud. Okay. Kemudian kisah seterusnya 10 Muharram Nabi Yunus. Kita ingat Nabi Yunus. Kalau kita kata Nabi Sulaiman, tidak ada Nabi, ulama dan fuqaha, tidak ada Nabi dan pentadbir diberi kepada satu orang. Dialah pemerintah, dialah pemegang agama, dialah utusan Allah. Ini hanya ada pada Nabi Sulaiman. Dan tidak ada lagi orang yang diberikan harta sebagaimana keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Apa hebatnya Nabi Sulaiman yang kita tahu? Boleh bercakap dengan semua binatang, faham bahasa binatang, faham bahasa semut, faham bahasa burung, faham macam-macam. Dan di antara raja paling kuat kerana jin operate menjadi sebahagian daripada tentera-tenteranya. Sebab itu kita kata semua setan takut dengan nama Nabi Sulaiman. Ini pun kena cari juga. Saya bagi ini untuk bagi pembuka untuk mak-mak, nenek-nenek terus mencari data, mencari maklumat supaya ceritanya jadi menarik. Okay, masa buaikan cucu ke, masa berjalan ke, jogging ke, pimpin tangan cucu ke. Masa itulah kita nak bercerita.
ataupun tunggu cucu makan ke, suap makan ke, apa-apalah. Sebab kalau orang dulu neneknya pakar cerita. Ada je cerita nenek nak bagi. Lah ni ya Allah, miskinnya nenek tak tahu. Nenek tak tahu. Nenek tak pandai. Ini pengakuan-pengakuan kita yang akhirnya kita kata cucu kita kurang respect dengan kita. Kurang rasa hormat dengan kita. Nenek ni semua tak tahu kan. Nak makanan-makanan kegemaran mereka. Sebut ni tak tahu, sebut ni tak tahu. Loh. Umi bila cucu-cucu datang nak nemankan apa ke, kita tanya nak makan apa. Kita nak makan ini. Nama tu pun Umi tak pernah dengar. Bedanya apa ni? Jadi bila datang tengok, loh kentang goreng. Contoh, artinya nama-nama istimewa tu. Nama-nama makanan-makanan orang muda-muda. Allahu Akbar, macam-macam nama. Itu dengan menunjukkan, ya Allah bodohnya ubah ni, tak tahu makanan. Nama makanan tak tahu. Itu pun masalah juga. Sebab kita sudah tak banyak lagi buat program kuis. Jadi kalau nenek-nenek nak bagi duit raya, siapa nak duit raya, jawab kuis opah dulu. Bahagia tak rasanya? Setiap pertemuan ada kuis. Tak tahu bulan ni datang rumah opah nak buat kuis apa. Okay, sebelum bagi duit raya pun buat kuis juga. Kalau ada tahlil, kalau ada buat majlis madrasah di rumah ke apa ke benda ke, tahlil arwah dan sebagainya, okey, kita bagi soalan-soalan sebagai pemula ataupun sebagai pembuka ataupun sebagai penutup. Ini sebahagian daripada benda-bendanya. Okey, yang seterusnya kita kata Nabi Sulaiman dia berdoa dengan Allah, aku di antara orang terakhir yang diberi limpahan rezeki dan diberikan kerajaan. Ini di antara. Lepas itu tak ada lagi nabi-nabi yang jadi raja. Okey. Dan kisah seterusnya pada 10 Muharram juga kita tadi kata Nabi Yunus keluar dari perut ikan Nun. Ini juga kita kena cari kisah kenapa Nabi Yunus terjun ke laut. Kenapa dia meninggalkan kaumnya? Kerana kaumnya tidak mau menerima dakwahnya, akhirnya bawa hati merajuk. Nak beritahu kita jangan merajuk. Nenek-nenek merajuk tak? Ambil gambar kau masa nenek merajuk. Buruk lah nenek. Muka-muka merajuk ni. Muka renyuk kata orang. Okay? Atau muka sentap kata budak-budak sekarang. Nampak muka nenek tu macam penyek-penyek je. Hati-hati jaga-jaga muka. Kerana cucu kita ingat muka walaupun cucu jarang datang. Kalau yang jarang datang, sekali datang tengok muka neneknya renyuk. Itulah muka yang cucu ingat semua hidup. Okay? Sama juga kita jumpa orang di masjid. Tengok mukanya renyuk je. Padanlah kita jumpa kat masjid, mukanya kecil je. Letih weh. Jadi belajar jual senyum dulu. Salam orang dengan senyum dulu. Kerana senyuman itu adalah ingatan terpenting. Sebab itu kalau jumpa orang, tolong tengok tepat-tepat mukanya. Kalau boleh tanya namanya. Okay, tanya namanya, awak siapa? Kita dah selalu jumpa tapi saya tak kenal, tak tahu nama awak. Itu pentingnya salam. Salam tu bukan ungkapan saja. Salamnya salam tangan. Beri sentuhan. Kerana semua kita berhak dapat syafaat, dapat peluang untuk beri syafaat. Beri pertolongan kepada sahabat-sahabat. Jadi jangan ambil kira, alah kenal tak kenal sama je. Pergi masjid, pergi kuliah je. Lepas itu balik. Siapa orang-orang tak tahulah. Ada orang tu meninggal lah. Tadi baru dia datang jadi jemaah. Siapa ya? Nampak tak? Jadi kita sudah dapat satu kerugian. Tak sempat mendoakan. Dan kita tak sempat tunjuk muka kita pada dia. Mudah-mudahan entah-entah dia ada banyak lebih pahala. Dan Allah kata kamu dah ada lebih pahala dan kamu nak bagi kat siapa pahala kamu ni. Kalau kamu tak ingat namanya, kamu tunjuk je. Ini orangnya. Dulu jumpa kat Masjid Ar-Ridwan. Bermakna bertemu muka itu bukan free-free. Bertemu muka itu bukan saja-saja nak ke tak nak. Sebab itu kena tahu nama. Kalau tak tahu nama, Allah kata kamu tunjuk je. Bagi kat siapa ya? Tahu saya tak perasan lah muka-muka mana muka yang familiar. Dia akan bagi pada muka yang familiar. Sebab itu jumpa kawan, salam, sahabat, tanya apa khabar. Ingat namanya.
Kalau boleh jawablah dengan bahagia, jabatlah tangannya dengan rasa panas yang sangat, cinta yang sangat tinggi. Ni dari mula kuliah, dari masuk masjid sampai keluar masjid. Dari mana? Masjid. Ada kuliah duha. Sebab itu gambarannya. Jadi kita tak seronok tengok muka renyuk-renyuk. Sebab itu manusia paling banyak tersenyum di bumi ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaku umat Nabi tapi bawa muka renyuk semua. Puasa ke tak puasa ke, renyuknya sama. Masalah juga. Okay? Jadi mudah-mudahan orang yang sedang berpuasa itu merasa sangat bahagia. Ya Allah, aku sedang ibadah. Tapi kita terbalik, muka puasa. Kenapa muka renyuk puasa? Jangan main-main. Jadi kalau boleh kita nak menjalankan ibadah dengan penuh rasa bahagia. Okey, so, tapi jangan cerita orang lah, kita puasa tahu tak? Itu pun terbarai juga pahala-pahalanya. Kalau boleh diam je lah, tapi tunjuklah muka kita sedang beribadah kan. Bila sedang ibadah mukanya sakit, jadi hatinya sakit, ibadahnya tertolak. Itu masalah besarnya. Macam kita hidang orang lah, makanlah. Kata lapar. Ingat orang tu makan tak kakak? Tak makan punya elok. Masa buruk sangat. Makanan sedap tapi yang bawa tak sedap. Nampak tak? Sebab itu sedapnya makan dia gerai. Sebab senyum je bang, adik. Nak apa bang? Ya. Allahu Akbar. Ini kekuatan. Ini sebab kita masih dalam proses hijrah. Maka kita nak hijrahkan diri kita sendiri. Okey, kita habiskan dulu sikit lagi peristiwa. Nabi Yunus sebab apa ditolak oleh umatnya, merajuk, lari, tumpang kapal pedagang. Okey. Bila dia naik kapal jadi berat. Berat tu bukan sebab dia merajuk dengan Allah. Siapa yang merajuk dengan manusia, nanti dia merajuk dengan Allah. Siapa cuaikan dosa atau remehkan dosa, dia remehkan Allah. Jangan main-main. Sebab itu Nabi Yunus diberi perhatian oleh Allah. Masuk seorang je kot. Okey, kapal akan tenggelam. Tolong undi, kita kena buang satu. Okay, 3 kali undi. Sekali buat kena kat Nabi Yunus juga. Lah muka orang ni baik benar, sian pula nak campak ke laut kan. Kata yang mengundi, tak apa kita undi lagi sekali. Kena kat dia juga. Yang ketiga, kena kat dia juga. Itu mahunya siapa? Mahunya Allah. Sebab itu jangan pernah merajuk dengan Allah. Okay? Jangan pernah rasa kecil hati dengan Allah. Ya Allah, aku ibadah banyak tapi ya Allah bagi juga benda susah macam ni lah. Okay? Itu pun masalah juga tu. Jadi ketika itu Nabi Yunus sudah pun diundi dan dicampakkan ke dalam laut yang sangat dalam di waktu tengah malam. Sebab itu kita ada dikata Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Pertama gelapnya tengah malam, kedua gelapnya perut laut sebab dia di bawah dasar laut. Sebab ikan nun tu ikan paling besar. Maknanya dia duduk bawah sekali di laut paling dalam. Jadi maknanya jatuhnya tu ke dalam sangat lah tu. Sampai-sampai ke ikan nun. Tapi itu maunya Allah. Dan yang kegelapan yang ketiga berada di dalam perut ikan nun. Itu sebab kita kata Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan perut laut dan kegelapan perut ikan. Dan pastilah Allah sudah berunding dengan ikan nun. Kamu telan aja, jangan kunyah. Betul tak? Sebab mulut tengah nganga macam ni, jom masuk. Terus hancur pula. Inilah mahunya Allah, rahsianya Allah. Okay, yang kita kata, loh dah masuk perut, mesti dia kunyah dulu baru masuk perut kan. Tapi boleh kerana makhluk Allah di bawah kawalannya Allah. Sebab ada cucu mi kata apa? Apa kalau dia masuk dalam perut kena kunyah baru telan. Macam mana dia telan tak kunyah? Haru juga budak sekarang. Betul ke tak? Jadi ini kita mesti kaitkan balik atas perintahnya Allah. Atas perintahnya Allah dipesan kamu jangan kunyah orang ni. Kamu telan je.
Okey, ini kekuatan yang kita kata. Dan ketika Nabi berzikir, bertasbih, malaikat kata, aku dengar Nabi Yunus bertasbih, tapi kami tak tahu dia di mana, ya Allah. Bermakna Allah mengetahui dari dasar laut, bukan saja di udara, bukan saja di langit, tapi di dasar laut juga makhluknya di bawah kuasanya Allah. Okey, sikit lagi boleh? Sebab kita nak cerita sebenarnya dah rasa layak masuk syurga ke dok kita ni. Kalau tengok perangai macam rasa dia layak sangat masuk syurga dah. Haru. Ini yang kita nak hijrah. InsyaAllah kita habis kat ini. Umi rasa takut tak sempat lagi ya. Akan datang takut terlupa, takut dah jalan, tak ingat kan. Okey, yang tadi dah kata Nabi Yunus keluar dari perut ikan Nun, dah campakkan ke pantai dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan menjala yang lembut. Jadi ketika Nabi Yunus tercampak, terdampar ke. Ini pun kena homework ni, kena cari kisahnya sama ada dalam Al-Quran dan juga dalam kitab-kitab. Okey. Dia campak, akhirnya Nabi Yunus makan daun-daun tu. Daun-daun yang ditumbuhkan Allah di tepi laut untuk dia makan sebab dia lembik. Dia dah duduk dalam perut kan. Dia lembik. Macam cerita semalam dia dapat seorang satu video ular sawa telan orang. Okay, telan orang, jadi bila ditangkap ular tu dia belah perutnya, kita nampak teluruh je orang tu dalam perutnya. Okay, dia angkat bulat macam tu. Aduh wahai. Maknanya mereka kata mungkin dah dimatikan dulu, kemudian baru dia telan. Tapi tak ada hancur pun. Kan dia sebatang je. Luruh je dari kaki sampai kepala. Ditelan ular sawa. Okey. Jadi kita kata Nabi Yunus keluar dari perut ikan Nun dalam keadaan lemah dan akhirnya Allah berikan hidayah dan seterusnya pertolongan mampu untuk berjalan semula. Lama juga tempohnya untuk dia boleh berjalan tadi setelah dia berada dalam perut ikan. Dan kisah seterusnya 10 Muharram juga Nabi Yakub dapat melihat semula setelah buta. Ingat ketika kata Nabi Yakub, siapa Nabi Yakub? Ayahnya siapa? Nabi Yusuf yang diinaya oleh anak murid pula dah. Adik-beradiknya. Okey, adik-beradik satu ayah, bukan satu mak. Tak heran kita kata ramai adik-beradik tiri tak berapa suka. Mungkin ada tempias daripada kisah ini. Walaupun anak Nabi, tapi dengkinya dengan Nabi Yusuf dan juga Bunyamin, adik Nabi Yusuf, satu mak satu ayah, yang menyebabkan adik-beradik 9 orang berpakat untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam Nabi Yusuf dari lingkungan keluarga. Akhirnya dibuatlah sedikit, dikatakan dia mati dimakan serigala, tapi sebenarnya dimasukkan ke dalam perigi. Sebenarnya bincang asalnya nak bunuh. Memang nak bagi makan pada serigala. Tapi ada seorang daripada adik-beradik tak boleh gitu, dosa bunuh. Maka diberilah cadangan supaya dimasukkan ke perigi buta. Nanti kalau ada musafir lalu dia diselamatkan. Ini yang terjadi. Itu juga adalah ilham dari Allah untuk selamatkan nabinya. Okay? Jadi masa itu dia selamat. Jadi Nabi Yakub menangis apabila Nabi Yusuf tak balik-balik sampai ke Sudah. Betul? Sampailah dia menjadi Raja Mesir, memegang pemerintahan dari segi ekonomi. Akhirnya ditemukan semula dengan adik-beradiknya, dan adik-beradiknya datang untuk minta makanan ke istana sebab masa itu adalah kemarau. 7 tahun kemarau, 7 tahun mewah. Betul? Itu tafsir mimpi yang tafsirkan oleh Nabi Yusuf yang menyebabkan dia layak keluar dari penjara. Nabi Yusuf berada di penjara boleh tahan lamanya. Ada sirah kata 9 tahun, ada yang 7 tahun. Kerana apa? Lupa orang yang dipesan tolong bagi tahu kat raja. Lupa orang tu nak bagi tahu kita kalau ada pesanan jangan sampai lupa pesanan, kerana apa yang nak diingat. 2 orang pekerja istana lupa nak bagi tahu ada seorang di dalam penjara itu yang sangat bijaksana, yang membantu mentafsirkan mimpi kami. 2 orang tu mimpi, betul?
Ada seorang mimpi apa agak-agak? Entahlah. Ini pun kena homework juga. Tolonglah cari. Kerana kalau tidak, tak ada menariknya. Kalau hak sebaris-sebaris apa ni, tak ada benda yang anak nak ingat. Okey, ataupun cucu nak ingat. Okey. Kemudian kita kata Nabi Yusuf akhirnya setelah jadi menteri bagi baju dia kepada adik-beradik yang datang minta makanan, bawa balik baju, dan Nabi Yakub terbau bau Yusuf, dan akhirnya baju itu disapukan ke wajahnya dan Nabi Yakub dapat melihat semula. Ini ringkasan yang sangat ringkas. Ada yang lebih menarik. Episod-episodnya sangat menarik. Tolonglah baca, okey? Baca resipi menarik juga kan. Tapi baca resipi Rasulullah dan Nabi-Nabi ni lagi menarik. Okey. Kemudian kita katakan kita tak payahlah pula ambil baju lap kat muka. Mungkin kisah ini juga menyebabkan masa dulu-dulu ada orang yang meninggal, anaknya meninggal, suaminya ambil baju yang tak payah basuh letak bawah bantal. Ya Rabbi. Umi jumpa satu kes. Ini dah zaman lah ni. Seorang anak, seorang isteri menangis. Tak berhenti-berhenti sampai kawannya kesian. Dia bawa jumpa Umi. Rupanya dia simpan. Suaminya meninggal kemalangan. Baju yang ada darah dia simpan lagi kat bawah bantal. Jangan main-main. Sebab tak tahu ilmu, tak ada ilmu. Okey, saya nak mengingat. Bayang darah dia simpan, baunya macam mana. Okey, tak boleh bayanglah pada Umi. Masih ada orang yang tak dapat ilmunya. Tak lamat ilmu, darahnya kotor dan sebagainya. Dia simpan. Okey, sebab itu menangis dah 3 bulan dia menangis. Mata dah kelengkung ke dalam. Ini kisah kerana tak ada ilmu, rindu sangat, cinta sangat. Okey. Ataupun kita kata kalau dulu pergi Mekah lama nak balik kan, baju yang last ayah pakai tu, mak pakai tu jangan basuh. Nak dapat bau. Kalau takut cucu demam, rindu atuk, rindu ayah, tolong letak bawah bantal. Ya Rabbi. Zaman Umi, zaman tak ada lah kot. Zaman Umi masih ada lagi tu. Ini baju ayah yang tadi. Ayahnya bekerja jauh, lambat balik. Nanti adik anaknya rindu. Sapukan ke muka, letak bawah bantal. Baju tak berbasuh. Tak akan peluh tu konon kisahnya. Okey. Ini pernah terjadi, okey. Umi pernah tengok, maknanya zaman nenek Umi masih sempat, masih ada kes-kes begitu. Kemudian 10 Muharram juga kita katakan Nabi Yusuf keluar dari penjara. Dikeluarkan dari penjara untuk membuat satu ramalan mimpi raja yang dia bermimpi, kita kata ada 7 kemarau, 7 mewah dan 7 kemarau itu. Dan yang seterusnya 10 Muharram juga kita katakan Nabi Ayub disembuhkan dari sakitnya. Berapa lama Nabi Ayub sakit? Tak pernah baca juga atau terlupa. 19 tahun. Setengah buku kata 17 tahun. Lama ke sekejap? Kita 7 hari berletih kan? Jadi kalau kita ingat tentang Nabi Ayub yang sakitnya 17 atau 19 tahun tapi tetap sabar, tapi akhirnya Allah bagi sembuh hanya dengan pada rumput. Ada rumput yang ditumbuhkan untuk jadi penawar. Dan akhir sekali Nabi Ayub disembuhkan dari sakit. Dan yang ke-15 mengikut sejarahnya, hari pertama turunnya hujan dari langit ke bumi. Hari pertama turunnya hujan dari langit ke bumi. Ini di antara 15 peristiwa yang ada kaitannya dengan 10 Muharram. Sebab itu dia dianggap satu hari yang kalau orang dulu-dulu dia sampai jadi wajib. Kalau orang Yahudi jadi wajib puasa 10 tu. Nak tunjukkan pentingnya hari itu. Jadi sangatlah ruginya kita kalau kita tidak, dengan bulan yang sangat hebat ini, kita tak dapat apa-apa. Kita tak merasakan apa-apa. Ini pun masalah. Sebab tak rasa satu hal, tak buat satu hal. Kenapa tak buat? Tak rasa. Okay. Kita kata macam bulan puasa ada solat. Ada puasa 7 hari. Kan 6 hari? Puasa 6. Betul? Orang muda-muda tak rasa pentingnya.
Okay? Jadi kalau tak ada ilmu, dia tak rasa dah puasa dah lah. Maka sebab itu kita kena bercerita. Tak payah buka buku, kitab depan mereka. Okay? Kita baca, kita faham, kita bagilah ringkas-ringkas. Nak bagi tahu bahawa kita ada sikit ilmu. Supaya otak kita tak cepat nyanyuk. Dan kita katakan kalau orang tua kita boleh, kalau boleh kita tak nak jumpa nyanyuk itu, pikun itu. Kalau nak panjang umur, doanya panjang umur kan? Betul? Bila kita doa panjang umur? Masa? Bulan apa? Bulan mana? Entahlah, lupa pula dah. Bulan Syakban. Ingat tak bulan Syakban? Kita minta sihat, kita minta panjang umur. Kan 3 kali kita minta tu. Itu pun kata-kata kita nak pegang kekuatan. Kita minta panjang umur, tapi kalau boleh kita tak nak panjang umur sampai pikun, sampai tak tahu apa-apa, sampai balik asal macam kanak-kanak. Kan kanak-kanak yang sihat, kanak-kanak yang tak sihat, kanak-kanak yang tak, kata-kata pikun tu lebih teruk dari nyanyuk. Okey, nyanyuk kadang-kadang sekejap-sekejap, tapi pikun ni dia terlalu banyak tak tahu daripada dia tahu. Itu kalau kita kata orang tua pikun, kalau kita datang rumah dia, demo ni bukan nak bagi aku makan, padahalnya dah lepas makan tu. Contoh je lah, itu yang paling mudah. Okay? Kalau cerita seorang isteri kata apa, doktor saya sedih sangat. Sebab itu mentuanya, ibu mentuanya, ibu suami. Bila suami saya balik, pertama yang dia suruh mereka tak bagi aku makan. Sedih tak menantu? Jadi kalau menantu sudah belajar, orang tua sampai pikun, dia memang tak ingat apa dia buat. Jadi tak payah merajuk-merajuk lah. Okay? Suami pula tak ada ilmu juga. Pasal tak bagi makan mak aku. Padahalnya dah makan dah. Ini contoh. Itu apa kita kata, petanda paling kecil tanda orang tua yang pikun. Macam kita lupa letak barang, itu dah mula sikit lah tu nyanyuknya. Tadi mana letak ini, letak pisau, letak gunting, kelilau-kelilau cari. Tapi akhirnya jumpa, kita ingat balik. Oh, cuba ingat balik, tadi pergi mana? Pergi sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini. Baru ingat, betul? Itu pun nak dekat-dekat lagi tu nyanyuk tu. Puas pusing-pusing baru. Okey. Itu kehebatan, keistimewaan 10 Muharram yang kita kena belajar balik, tambah ilmunya, supaya kita tidak merasakan bahawa perjalanan ataupun datangnya bulan Muharram ini tak ada apa-apa pada kita. Itu yang kita risau. Okey, kalau boleh kita nak merasa datangnya bulan Muharram itu bulannya antara bulan yang Allah angkat jadi paling banyak keberkahan. Okey, hari ini kita nak bercakap juga sebab kita masih di bulan Muharram, bermakna kita masih juga nak bercakap tentang hijrah, betul? Maka isu yang Umi nak angkat, siapa merasa dia sudah layak masuk syurga? Ada tak? Tengok muka senang hati semua. Nampak tak? Semua rasa layak masuk syurga. Betul ke salah? Betul ke salah? Tak berani nak jawab betul ke salah kan? Okay. Jadi kadang-kadang kita rasa beramal itu cincai bancai, macam dah rasa-rasa dah layak masuk syurga dah. Ngumpat orang dah macam normal-normal, seolah-olah pahala dia ada 10 guni dah. Nampak dah? Itu tanda kita konon-konon layak masuk syurga. Baru belajar pakai tudung je, baru sedekah sikit je nak masuk syurga. Maka kekuatan yang nak ditarik daripada otak kita memang belum layak masuk syurga. Sebab kita masuk syurga bukan disebabkan ibadah kita, betul? Tapi disebabkan oleh kasih sayangnya Allah. Jadi kalau begitu tak payah ibadah. Boleh ke tak boleh? Kalau kita sebut ke anak-anak muda sekarang, kalau begitu puasa tak, bukan solat kamu, puasa kamu, ibadah kamu yang menyebabkan masuk syurga. So untuk apa? Itu maknanya otak sengit. Kalau kita kata imannya tak tepat, kita jadi marah. Itu pula jadinya, kan? Jadi kita kata sekali lagi kita nak bangun balik. Mengapa kita kata kita tetap terus ibadah?
Walaupun dikatakan bukan solat kamu, puasa kamu yang menyebabkan kamu masuk syurga, tetapi kita beribadah untuk membuktikan kita sangat-sangat mentaati perintah Allah. Itu sebab kita kata dua kalimah syahadah itu kunci. Kita dah kata aku naik saksi tadi Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bila kamu buktikan? Jadi kita buktikan bila kita melakukan ibadah. Jadi kalau kita sudah ibadah, kita berhak nak dapat pahala, betul? Dan Allah janjikan pahala itu menjadi satu sebab kita layak untuk dapat cintanya, kasih sayangnya Allah. Ni kekuatan yang nak. Sebab itu dengan orang muda-muda kena terus kena terang betul-betul. Sebab kita kata bukan puasa kamu, bukan solat kamu. Aduh, kalau gitu macam mana kan? Ataupun dipesankan orang yang paling banyak dosanya pun. Kita tidak boleh menafikan ada orang tak layak masuk syurga. Hati-hati ni. Jahat macam mana pun kita tak tahu hujung hidupnya apa. Jangan pernah melabel, jangan pernah rasa pandang rendah. Kod mana buruk pun apa yang dia buat, tapi Allah yang tahu Allah sayang ke tak sayang. Allah sayang tu ayam Allah bela dulu, Allah biarkan dulu, akhirnya Allah bagi dia ruang untuk bertaubat. Sebab itu kesempatan kita ini kesempatan untuk bertaubat setiap hari sebagai satu daripada tanda hijrah. Kita hijrah, pertama nak hijrahkan siapa? Apa maksud hijrah? Pindah lu, semua orang tahu, betul? Tapi Nabi kata tak ada hijrah tempat selepas aku. Jadi hijrah apa yang kita ada yang tak pernah habis, tak pernah berhenti? Agak-agak tembak aja lu. Solat, ada lain. Apa hijrahnya yang kita mesti buat dan dia ada pada sampai kita mati, sampai bila-bila? Nuntut ilmu lain. Ada tembak lo, ya Allah, dah belajar banyak dah ni. Supaya tak ngantuk. Okey. Maka Nabi kata setelah oleh kerana tidak ada hijrah kawasan, tidak ada hijrah tempat lagi selepas aku, maka hijrah yang aku tinggalkan kepada kamu ialah hijrah untuk meninggalkan maksiat. Hijrah untuk meninggalkan dosa. Ini kekuatan. Maka itu kata kita kata hijrah. Dan yang paling utama, hijrah bukan saja-saja. Okay? Kita tidak boleh berubah kalau saja-saja. Boleh nampak? Hijrah Nabi disebabkan ada desakan, ada keperluan, ada perintah. Tapi yang penting ada cabaran yang menyebabkan kita kena hijrah. Boleh? Kalau tidak, dia jadi hijrah biasa je. Okay? Yang kita nak ialah hijrah kita didorong oleh sesuatu. Itu baru jadi hijrah. Hijrah bersebab. Okay? Hijrah bermatlamat. Hijrah berproses. Bukan boleh pakai tudung panjang je dah kata aku dah hijrah dah. Ataupun sudah mula solat 5 waktu penuh dah rasa aku dah hijrah dah, layak masuk syurga dah ni. Nampak? Aku dah puasa dah, aku dah pergi umrah, mesti layak masuk syurga. Rasa kita gitu ke tak? Entahlah. Sebab siapa saja sampai menjadi tetamu Allah di Baitullah pula. Baitullah, minta maaf lah banyak orang tua ni banyak nyanyuknya kadang-kadang. Okey, berada di Baitullah, sudah sampai ke Masjid Nabawi, sudah sampai Mijak Madinah, okey, Masjidil Haram. Kesempatan untuk dapat ampunan itu sangat besar. Dengan syarat taubatnya 101%. Okay, maknanya taubat tak boleh setahun sekali. Taubat tak payah tunggu pergi umrah. Kalau dia bertaubat tunggu umrah, aku dah taubat dah. Okeylah ni balik dah tentu layak masuk syurga. Akhirnya dia cinyai. Akhirnya dia cuai.
Kalau dia orang kaya contohnya, tak apa aku buat dosa dulu. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Bulan 12 pergi umrah sebulan. Ataupun bulan puasa. Umrah sebulan. Masya Allah. Dia merasa nak basuh semua dosa sepanjang tahun itu dengan duduk di Mekah sebulan. Mekah, Madinah, 2 bumi yang Iblis tak boleh masuk, Dajjal tak boleh masuk. Betul? Iblis boleh masuk tak? Entahlah. Maknanya Dajjal je yang tak boleh masuk, setan Iblis masuk. Sebab itu macam-macam ragam kat sana. Kalau pergi tanpa ilmu, pergi tanpa keyakinan, pergi tanpa merasa bahawa aku sedang ditatap Allah. Sebab itu sana dibayar cash. Betul? Dibayar tunai. Semua kesalahan. Okay? Ini yang kita nak jaga. Sebab itu orang yang pergi umrah tidak buat persediaan. Terutama persediaan nak zip mulutnya. Persediaan untuk nak zip matanya. Supaya tidak melihat yang tak cantik. Dan tidak berkata yang tak cantik. Kerana yang tak cantik terus jadi on the spot. Okay, kawan saya mula-mula sampai lagi. Apa asal aku rasa air zam-zam ni pahit? Payau katanya. Pahit, tak sedap lah. Sampai ke sudah 2 minggu. Tak minum air zam-zam. Sedih tak? Tak boleh masuk lah. Tak payahlah tak boleh masuk. Jangan sakit perut. Minum air biasa. Kan dia bagi air sirap, air zam-zam. Zaman-zaman saya dulu di bilik makan kita tu ada air biasa, air zam-zam, air ais, air kosong contohnya. Itu contoh. Dia kata saya tak makan sayur. Sampai ke sudah buat haji 44 hari tak makan sayur. Boleh on the spot. Kata hati-hati. Okay. Aku tak sukalah solat dekat orang hitam ni. Kan orang hitam, orang belah-belah sana kan. Sampai ke sudah azannya keliling depan belakang kiri kanan. Di Mekah, dia di Madinah. Orang hitam belaka. Dia pun cubalah untuk melarikan diri. Aku tak nak solat kat bawah, aku nak solat kat atas. Kat bawah banyak orang hitam. Naik atas cari tempat kosong. Azan aja tak. Orang hitam penuh. Tapi benda dah terjadi macam ni. Sampai ke Madinah. Ini pengalaman-pengalaman. Bukan cerita tu nak cerita buruk orang tak. Nak tunjukkan bahawa berkahnya di sana. Apa kita sebut jadi. Bayangkan kalau kita sebut semua yang elok-elok. Jadi ke tak jadi? Jadi. Maka sekali lagi kita kata, bagaimana kita nak hijrah jasad dan hijrah jiwa diri sendiri. Sebab itu kita tidak boleh hijrah kalau tak ada desakan. Apa sebab orang kerja online lah, underline lah, apa lain. Betul? Apa desakannya? Kemiskinan, tak cukup, betul? Anak ramai, gaji kecil. Itu desakan tu, baru mau kerja. Tidak tak sempat datang masjid. Kita orang susah weh. Kita income sikit je, kita kerja sendiri. Nampak? Ini syukur alhamdulillah tuan-puan dipilih ke masjid. Okay? Tidak didesak untuk ke tempat lain. Ini nikmat terbesar. Bukan semua orang dapat. Bukan semua orang Allah bagi. Bukan semua Allah pilih. Okay? Dan bukan semua dapat 100% pahala yang sama. Balik-balik tengok hatinya, tengok apa fikirannya, tengok apa dia niat nak buat. Desakan. Ini nombor 1 yang kena ikut. Rasa terpaksa. Rasa mesti berubah. Itu baru hijrah. Kalau hijrah kita pilih ni, aku nak pakai jubah, tak nak pakai seluar jin lagi. Apa desakannya? Saja. Apa desakannya? Beli 300. Aku beli jubah sebab murah 300. Agak-agak dia pakai tak? Dia pakai tu niatnya apa? Itu tak maknanya tak ada desakan. Sama juga kita kata kita rasa nak mati, dekat ke jauh? Setiap yang hidup pasti mati. Ajal itu sangat dekat, berada depan mata kamu. Takut ke tak? Takut, tapi ibadahnya. Masuk kuliah je tidur. Tak sedap kuliahnya, tak ada nyanyi, tak ada gelok, tak ada lawak. Letih kita. Sebab itu desakan.
Mesti ada paksaan sebagaimana keluarnya. Perintah Allah, ya Muhammad, kamu perlu pindah. Okay? Kerana siang tadi kaum kafir Quraisy sudah memersyarat untuk bunuh kamu. Okay? Ingat 3 cadangan. Pertama, buang dia jauh-jauh. Tak boleh juga, tak laku cadangan tu. Kerana nanti dia pergi tempat lain dia sebab dia baik, semua orang nak sokong dia, datang serang kita, tak jadi. Kedua, masuk dalam karung, dalam kotak, dalam pagar, letak tepi masjid biar dia mati. Tak boleh juga, pengikutnya ramai, nanti kita kena teruk. Tiba-tiba iblis datang menjelma sebagai orang tua. Sebab itu dalam mesyuarat itu iblis turun sendiri, jangan main-main. Yang mencadangkan tak ada pilihan lain kecuali bunuh. Ini kekuatan yang nak diangkat. Jadi desakan itu penting. Katalah desakan nak masuk syurga, berapa besar semangat kita nak masuk syurga? Besar ke tak besar? Tak nampak besarnya pun. Tak nampak susahnya pun, tak nampak sungguh-sungguhnya. Ini yang kita nak kata. Okay, kalau boleh kita nak kata desakan itu, kalau tak buat tak boleh, mesti buat. Ini kekuatan. Sebab itu kita, orang yang dalam kataan terdesak, merancang macam mana, bekerja macam mana, hijrahnya macam mana, strateginya macam mana, kawan-kawannya siapa, ke mana dia nak, matlamatnya apa. Kita dah, hijrah, dah hijrah dah. Saya dah solat 5 waktu, dah buat qabliyah ba'diyah dah. Hijrah lah tu. Kita pilih-pilih nak buat apa. Tapi orang sudah merasa bahawa dia belum layak masuk syurga. Tapi senang hatinya, tengok cerita Korea, tengok cerita Hindustan, okay. Makan, gelak sembang, macam dah masuk syurga. Nampak? Sebab tu kena semak gelak kita. Gelak kita gelak bersama iblis, atau gelak bersama setan, atau gelaknya ahli syurga. Kita hanya berhak gelak banyaknya di mana? Di syurga. Syukur, alhamdulillah ya Allah, kau bayar balik susah payah aku masih kat dunia. Bila kata susah payah apa? Senang lenang ke susah payah? Siapa yang hidupnya senang lenang, letih sebab itu nak masuk dalam kepala, aku belum layak. Kenapa sedekah? Aku belum layak nak dapat pintu sedekah untuk masuk syurga. Aku belum layak untuk dapat pintu puasa. Sebab puasa aku banyak yang sombong, banyak yang riak, banyak yang ujub. Tapi mulutnya perutnya puasa, lidah tak puasa. Boleh nampak? Maka jangan kata hijrah tu suka kita lah. Saya hijrah tak makan petai dah. Besar ke kecil? Makan petai apa hukumnya? Makro, tapi ya Allah sampai tumit dia. Sampai tumit petai kau. Hijrah tak tu? Tak. Hijrah pakaian okey, tapi hijrah lidah ni. Ya Allah. Apa tanda akhlak baik? Apa tanda akhlaknya baik? Entahlah siapa baik angkat tangan. Tanda ngaku dah. Memang takut nak ngaku, betul? Kerana akhlak lidah kita belum cantik. Lidah nak umpat orang senang, nak campur orang senang, nak cakap suka-suka, rasa besar sangat. Dengan anak kita rasa betul. Betul ke tak? Bercakapnya tinggi suara, cakapnya kasar. Matanya beliak-beliak tengok orang. Betul tidak? Jadi pengalaman, kemahiran, proses kita nak jaga lidahnya saja gagal. Okey, ini yang kita kata lidahnya kecil je. Yang dia jadi layak masuk syurga dan juga menjadi penyebab mengapa ramai wanita di neraka. Bukan tak ibadah. Ibadah buat baik tapi tak mampu jaga lidah. Maka hijrah paling utama, hijrah paling penting. Dia suami ke, dia isteri ke, dia kawan ke, dia bos ke, dia majikan, dia besar ke, dia kecil ke, siapa tak boleh jaga lidah, itulah akhlaknya. Walaupun lebam-lebam dahi, serban janggut punya, jubah segala benda, baju sampai tutup semua,
Tapi kalau yang keluar dari mulutnya itu bukan yang baik, yang keluar dari mulutnya itu melukakan siapa saja yang dengar, yang keluar dari mulut itu Allah tak terima, yang keluar dari mulutnya itu bukan membawa orang dekat dengan Allah. Boleh nampak? Ini hijrah paling gagal kita. Punca wanita paling ramai di neraka bukan sebab dia tak baik, bukan sebab tak layan suami, tapi sebab tak mampu nak keluarkan perkataan yang baik-baik dalam kehidupan. Kita dengan anak susahnya nak lembut, dengan suami susahnya nak manis, dengan mak mentua yang cerewet sikit, boleh nampak? Maka lidah menjadi senjata untuk campak kamu ke neraka ataupun untuk tarik kita ke syurga. Sebab itu sekali lagi kita kata hijrah mesti dibawa dengan akidah, hijrah mesti dibawa dengan syariah, dan hijrah mesti dibawa dengan akhlak. Bagaimana lidah kita, itulah akhlak kita. Macam mana akhlak kita, itulah iman kita. Jadi kita dikenali sebagai orang yang paling banyak bercakap dan bercakap tak pakai tapis. Okey? Apa je orang cakap nak nyampuk. Apa je orang tahu WhatsApp, komen. Macam-macam. Tengok baju orang komen, tengok tudung orang komen, tengok kasut orang komen. Loh, banyak benar nak tegur, betul? Ini membuktikan kita belum mampu nak kawal alat dua jari ni. Lidah tu 2 jari je saiz dia. Tapi di situlah ada dosa, di situlah ada pahala. Di situlah ada syurga, di situlah ada neraka. Allah bagi pula kita lidahnya kebaik melaju. Bahasanya 200,000 sehari. Perkataannya nak jawab minimum 200,000 sehari pada seorang wanita. Orang lelaki 80,000 je. Sebab itu kalau orang lelaki tu kerja di pejabat, dia mesyuarat hari-hari, balik dah tak ada bercakap dah. Okay, sebab stok bahasanya dah habis. Makan bolehlah. Okay, sebab sikit, orang lelaki sikit. Sebab itu kekuatan sebagai seorang pemilik lidah. Apa yang dipesan Nabi, mampu atau tidak kita belajar diam. Boleh ke tak? Tengoklah apa pun tak payah cakap apa dah. Loh, asal baju gitu, asal kuihnya masin, apa lauknya masin, apa. Insya-Allah. Okey? Maka sekali lagi bangun balik kekuatan. Untuk hijrah kita mesti kukuh spiritual. Apa maksud kukuh spiritual? Kukuh dekat hubungannya dengan Allah. Merasa dilihat Allah. Merasa pakai seluruh anggota yang Allah pinjam. Okay, pakai mata pinjam. Pakai mulut pinjam. Pakai kaki pinjam. Tak payah kata suka akulah, pandai-pandai akulah. Ikut suka akulah, tangan aku. Apa yang aku dah pegang suka akulah. Tak ada suka aku. Sukanya Allah. Ini kekuatan. Kalau ini kita angkat, datang sini tadi untuk apa? Datang untuk rasa dekat dengan Allah. Datang untuk iktikaf di rumah Allah. Datang untuk bersihkan hati supaya aku rasa dekat. Rasa dekat maknanya apa? Berani ke takut? Takut. Tapi kalau takutnya seguni, cintanya tak ada, koyak juga. Betul? Takut. Jadi akhirnya syukurnya tak datang. Terima kasihnya tak datang. Sedangkan sabar dan syukur itu 2 syarat nak masuk syurga. Tanda orang masuk syurga, tanda ahli-ahli syurga, orang yang paling sabar dan yang paling banyak bersyukur. Kalau dia tidak bersyukur, maka dia tak boleh sabar. Sabar kena datang dulu. Bukan syukur datang dulu. Jadi kita gagal, kadang kita gagal untuk mengaitkan gerak kita dengan Allah. Maka kita kata, kita nak hubungan dengan Allah yang rapat. Tengok tangan, ya Allah, ini tangan hadiah dari Allah, ya Allah. Ini jam hadiah dari Allah. Tak sempat nak sombong. Orang yang merasa dekat dengan Allah tengok jam. Oh, ini mahal ni. Ini hadiah ni jemaah bagi, jangan main-main. Wah. Jemaah bagi dapat pahala, engkau pakai dapat dosa. Sebab apa?
Oh dah zikir. Tapi riak pula. Kita selawat 1000 sepatu pagi. You berapa? Tanya pula orang selawat. Apa jadi 1000 ada selawat yang dia buat? Habis. Dia dah sedekah. Hang tak sedekah ke? Ini bulan Muharram ni. Tahun baru ni. Tak payah cerita kan? Itu yang kita katakan. Kita kata buat baik tapi lidahnya tak jaga baik tu. Akhirnya apa? Ya Allah, saya dah masak nasi awak agak entah berapa ribu periuk dah. Saya dah gosokkan baju awak entah berapa ribu kali dah. Tak ada juga baiknya. Loh. Orang perempuan selalu tak bersyukur. Buat baik tapi satu je kesalahan suami. Ya Allah. Memang kau ni memang tak ada baik lah. Itu memang tergolek-golek nerakanya. Okay, tidak bersyukur tapi mencela satu kotoran, satu salah dan menghapuskan ribu-ribu yang baik. Boleh nampak? Sebab itu kita kata diuji pun syukur, diberi nikmat pun syukur. Baru kita mampu seimbang. Okey. Kedua kita nak tadi hubungan dengan Allahnya. Bermakna apa kita tengok semua kita nampak Allah. Betul ke tidak? Nampak Allah, rasa Allah. Apa lagi? Yakin. Kita ada percaya dengan yakin. Sama ke lain? Apa beza percaya dengan yakin? Percaya tak Allah mendengar? Percaya tak Allah melihat? Tapi kenapa ngumpat juga? Kenapa malas juga? Ada seorang hamba Allah kata, doktor macam mana nak ubat malas? Berapa orang malas kat sini? Tak ngaku dah, Haji Melaka sebab saya datang. Betul? Malas lah, malas nak cakap, malas nak pergi, malas nak tolong, malas nak lahai. Malas tu sendiri dosa. Contoh. Maka kekuatan yang nak dibangun, kita kata kita ada spiritual. Kita nak, malas kan nak rajin? Siapa solat tahajud kat tangan? Tak boleh riak. Betul? Siapa seronok solat tahajud pun tak boleh cakap juga. Betul? Jarang dapat jumpa orang seronok tahajud. Apa sebab? Kena bangun tengah malam, tengah sedap tidur, betul? Betul ke tidak? Rajin ke malas? Rajin ke malas? Siapa rajin solat tahajud? Cuba angkat tangan. Tak boleh juga. Nanti hilang pahala. Akhirnya tak belajar kita. Okay? Yang tak buat pun tak selamat, yang buat pun selamat. Tak nak riak. Kadang-kadang kita angkat tangan tu nak bantu yang tak buat tu. Loh. Dia muda lagi dah buat tahajud setiap hari. Loh. Aku ni dah tinggal 2-3 hari lagi umur. Tapi malasnya lah. Malas masak, malas ngemah, malas baca Quran, malas baca tafsir, malas baca sirah, malas baca hadis, malas tak? Kadang-kadang di rumah tak ada satu pun buku hadis. Macam mana nak baca? Kenapa kita tak rasa rindu dengan Rasulullah? Tak nangis macam Bilal. Sebab kita tak banyak sampai, tak banyak dapat tentang Rasulullah. Tak banyak dapat. Sebab itu kalau hari hijrah Rasulullah, kalau diceritakan oleh orang-orang yang memakai hati bercerita, ya Allah, bagaimana pengorbanan Saidina Abu Bakar itu sendiri. Bagaimana Allah mengangkat keluarga Saidina Abu Bakar terlibat dalam proses hijrah. Hijrah didesak, bukan hijrah suka-suka. Kita ni hijrah suka-suka. Sebab sekejap jadi, sekejap tak jadi. Sebab itu semangat hijrah yang kita nak angkat, semangat kita tak ada ghostan dah. Ya, Nabi tokoh perintah Muhammad hijrah. Tak ada kata macam mana ya. Siapa nak kawan, nak bawa apa je. Nampak tak? Tak ada. Terus jalan, terus buat, betul? Kenapa tak ikut jalan biasa? Agak-agak takut orang kejar, betul? Memudahkan orang. Tapi dari segi yang positifnya, Nabi hijrah dengan Allah, betul? Allah bersama kita.
Nabi sebut di mana tu? Nabi sebut di mana ayat tu? La tahzan, innallaha ma'ana. Masih bila? Sebutlah. Masih bila? Ini ayat paling mahal dan paling penting untuk hijrah. Allah bersama kita means Allah tak pernah tinggal kita. Kita tak dapat spiritnya, tak dapat kekuatannya, tak dapat rohnya, tak dapat semangatnya. Allah bersama kita. Bila dapat rohnya. Ini salah seorang speaker yang merasa nangis kita dibuatnya. Masa bila kita rasa Allah bersama kita? Kita bila? Masa bila sebut Allah banyak? Masa senang ke susah? Susah. Senangnya apa? Gelak lebar-lebar. Bermakna kita pegang tak hijrah Allah bersama kita dalam Gua Hira. Gua Sur. Bila Sayyidina Abu Bakar nampak kaki betis orang Quraisy, ya Allah, ya Rasulullah, kalau depa bongkok sikit ya, depa pasti nampak kita. Bayangkan betapa takutnya ketika itu, bimbangnya Sayyidina Abu Bakar masa itu. Dia nampak kaki orang tu. Kalau depa bongkok sikit je, tunduk sikit je. La tahzan, innallaha ma'ana. Allah jangan takut, jangan bimbang, jangan sedih. Baca buku La Tahzan. Okey. Maknanya jangan sedih, jangan bimbang, Allah bersama kita. Kalau ayat ini kita pegang sampai ke urat nadi, sampai ke tulang hitam, agak kita meragam tak hidup. Jangan takut susah, Allah ada. Jangan takut sakit, Allah ubat. Jangan takut hilang, Allah jumpakan. Jangan takut berpisah, Allah cantumkan. Dapat tak? Nak masukkan satu ayat masuk dalam urat saraf ni, kita masuk kat sini je. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang, Allah bersama kita. Inilah semangat hijrah yang paling besar. Semangat hijrah yang menjadi tunggangan penting untuk kita angkat sampai hari ini. Kenapa nak berubah? Kenapa nak tambah ibadah? Kenapa nak banyak sedekah? Kenapa nak banyak tolongan? Kenapa nak senang zikir? Kenapa zikir itu duduk sila je? Payahnya. Sebab la tazanal innallaha ma'na tu tak masuk ke hati. Dia masuk ke sini. Sebab itu kita kata kita ada akal. Tadi kita kata kita ada spiritual. Spiritual maknanya roh, jiwa, nurani. Oh, banyak orang Melayu banyak istilah. Okey? Tapi kita cerita hijrah masuk ke akal. Tak masuk ke jiwa, tak jadi ikutan. Sebab itu hijrah kita sangkut. Kita cadang memang nak khatam Quran ni. Tapi macam mana? Banyak roja. Saya kau boleh tak ndok lagi le nak cakap benda-benda tak cantik. Tapi macam mana? Orang datang sembang. Tak dengar salah, tak layan salah. Nanti dia kata kita sombong. Loh. Kita sededahkan diri kita untuk orang lawan mengumpat. Padahal ya ataupun dah ngumpat dah. Ya ke? Loh. Ya. Awak tak ada dengar? Tak ada. Nampak dah? Ingat balik. Hijrah makna kita pegang Allah bersama aku. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. La tahzan wal innallaha ma'ana. Allah sama kita. Macam mana nak lempang anak? Allah bersama kita. Macam mana nak ambil orang punya? Allah bersama kita. Macam mana nak bohong? Allah bersama kita. Macam mana tak nak tolong orang? Allah bersama kita. Satu ayat ni saja diurai. Kosong hijrah kita. Boleh nampak? Jadi pagi ini, minta maaf kita, ya Allah, 10.30 ya. Kita 9.30, 10.30 ya. Ampun tuanku.
Sikit benar kuliahnya. Apakah kan? Tetapi kalau satu hijrah, ayat hijrah ini, satu quotation yang dibuat oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, tenteram je, baik-baik je, jangan susah hati. Bermakna siapa saja yang bermasalah bercerita dengan kita, modal pertamanya apa? Allah ada. Serah ke Allah. Allah ada dengan kamu. Kenapa takut? Allah Maha berkuasa. Kenapa pegang apa nak minta tolong orang? Kenapa nak harap pertolongan orang? Boleh faham tak? Nak memasukkan ini je, ya Allah Tuhanku, payah ya. Kalau pagi ini boleh masuk ini dalam kepala, jadi senjata dalam hidup. Allah. Nabi berjalan ke Madinah tak pakai jalan biasa. Diburu kerana ditawarkan, di hari itu ditawarkan. Siapa yang dapat jejak Muhammad setelah gagal di rumahnya, jumpa Sayyidina Ali, tidur di tempat Rasulullah, nak tunjukkan apa? Orang yang paling dipercaya ialah keluarga. Sahabat Nabi banyak lagi, tapi dia pilih Ali. Apa sebab? Nak bagi satu harapan, nak bagi satu perjuangan, nak bagi orang yang mampu berkorban, mesti darah daging. Orang yang paling kita kenal taatnya, paling kita tahu perangainya, baru bagi amanah. Ini tak kenal ujung pangkal bagi amanah, lepas tu menanah. Nampak dah kita dengar orang kata dia tu begini, orang kata dia dah. Nabi pegang Sayyidina Ali, padanya umur 6 tahun atau 8 tahun. Cuba tengok cucu kita 6 tahun, 8 tahun. Pergi tandas pun takut lagi. Tahu ke tidak? Tapi Sayyidina Ali, kita nak bagi tahu bahawa anak di umur itu harus dipasak dengan agama. Hijrahkan anak itu daripada main kepada yang lebih baik, yang lebih serius, yang lebih bertanggungjawab, yang lebih dekat dengan Tuhannya. Tak pandai ngaji tak apa, yang penting matematik dapat A. Okay. Tak pandai Quran, tak pandai apa kita kata, taranum, tak apa. Yang penting sainsnya dapat A. Kita tak pernah pegang Allah bersama kamu ini jadi nombor 1. Suap balik rumah isteri yang Allah bersama aku. Nak jawab tak gagak? Orang perempuan, suami kata engkau ni memang tak guna, tak boleh harap. Allah bersama aku. Allah tengok aku ni bertanggungjawab ke tak? Suat hang kata aku tak bertanggungjawab, aku ni pemalas. Siapa tahu? Allah tahu. Allah bersama aku. Nak marah pasal apa? Nak ngamuk tak gagak? Ini ayat yang kita dapat dari Gua Sur. Ayat permulaan hijrah nak dekat dengan Allah. Padanya Sayyidina Abu Bakar tu paling bahagia. Okay, bila Nabi sampai bagi tahu Abu Bakar, Allah perintah aku hijrah. Agak-agak apa soalan pertama Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah? Agak-agak lu. Alamak, sorry. Dan apa? Tembak je lah, ya Allah. Apa soalan pertama? Ini maknanya kita ikut kisah hijrahnya tak cukup teliti. Okay. Soalan pertama, ada yang nak agak-agak ya, try. Ya. Ikut je. Soalan Umi, apa soalan pertama? Bermakna ada soalan. Ya Karim. Itu pun salah juga tu. Okey. Apa soalan pertama? Soalan yang ditanyakan bila Nabi kata apa? Ya Abu Bakar, aku diperintah hijrah. Tembak le apa soalannya? Bila nak pergi lo?
Ada lain soalan? Belajarlah menerjah kepala ni. Jangan macam mangkuk kosong. Okey, ikan pun mati dalam mangkuknya. Soalan pertama Sayyidina Abu Bakar, nak hijrah dengan siapa? Siapa temanmu ya Rasulullah? Siapa yang nak jadi temannya? Takkan hijrah seorang-seorang, betul? Allahu Akbar. Bila Nabi jawab, Allah perintahkan, kamu teman aku. Nangis Sayyidina Abu Bakar. Bukan nangis sedih, bukan nangis takut, bukan nangis apa. Nangis paling gembira. Kerana dipilih menjadi teman hijrahnya Rasulullah. Padahal orang tua kot. Sayyidina Umar jauh lebih muda. Banyak sahabat lagi yang lebih muda. Betul? Kau nak kira kuat tenaga, Sayyidina Abu Bakar masa Islam je pun dah 30 lebih. Faham tak? Tapi Sayyidina Abu Bakar menangis macam tak ada lagi yang paling besar. Sampai Asma ketika mengintip perbualan ayahnya dengan Rasulullah, aku mula-mula rasa risau sebab aku tak pernah dengar ayah aku nangis gitu. Menangis yang sangat-sangat. Akhirnya kedua-duanya menangis. Apa pasal? Setelah reda semua, syukur rahmatlah, terima kasih banyak pilih aku. Aku bahagia sangat, aku gembira sangat dapat jadi teman. Nampak? Sebab itu Asma yang sedang mengandung sanggup naik Gua Sur. Bukan kecil punya kerja tu. Betul? Kerana melihat ayahnya sudah sangat-sangat gembira. Ini yang kita kata baca sirah, mesti baca dengan roh, mesti baca dengan hati. Kalau tidak peristiwa itu, Nabi keluar rumah pergi rumah Abu Bakar, lepas itu masuk gua, tak ada apa-apa. Kita baca pakai lidah, dengar pakai telinga, letak kat kepala, tak sampai ke hati. Kalau kita nak cari teman, mesti nak cari yang tua ke yang muda? Yang kuat kan yang kurang kuat? Yang kuat. Tapi Abu Bakar yang dah tua tu dipilih. Bukan kerana kuat jasadnya, tapi kuat apa? Kuat keyakinannya, kesetiaannya, kepercayaannya. Total. Sebab itu semua anaknya sama-sama menyokong anaknya yang bawa berita. Betul? Abdullah bin Umar tak bela kambing. Kita tahu cerita tapi roh kita tak tergerak. Maka hari ini memohon kita sama-sama gerakkan hati kita, pakai ilmu yang kita ada, tolong bina kepercayaan pindah jadi keyakinan. Kepercayaan, percaya ada hijrah, tapi keyakinan pada hijrah tu tak membuat kita nak hijrah sungguh-sungguh. Okay. Saya tak nak tinggal lagi apa-apalah. Artinya kalau nak hijrah jasad dulu. Otak ni nak fikir apa? Nak bagi makan apa? Aku nak baca apa? Sebelum aku mati nak agak-agak aku nak cari ilmu apa? Itu sebab kita kata kita rasa macam dah layak-layak masuk syurga. Tak sibuk nak baca Quran pun. Tak sibuk nak faham Quran pun. Tak sibuk nak buat ibadah pun. Buat hak sempat lah. Buat hak mampu lah. Allah. Kesungguhan tu tak ada. Kalau ikut rumah penuh masjid ni. Kalau ikut rumah. Betul? Tapi percaya, tapi tak ada kesungguhan. Nak hijrah tu tak ada apa-apa. Nak buang rokok je setengah mati. Betul? Apa sebab? Sebab kita tidak meyakini bahawa hijrah itu merupakan pilihan Allah untuk kita dipilih layak masuk syurga Allah. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar bagi semua hartanya. Semua. Sayyidina Umar separuh, Sayyidina Uthman separuh. Tapi boleh tambah. Sayyidina Umar kata apa lagi tak cukup Rasulullah, aku tambah. Tapi Sayyidina Abu Bakar bagi semua.
Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Ya Abu Bakar. Aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah. Kalau kita nak suruh mati apa? Kenyang ke dengan solat? Allah. Boleh nampak? Nak sedekah aja kita fikir 100 kali. Kita pun sikit, kita pun miskin, kita pun susah. Macam mana nak sedekah? Betul ke tak? Kita nak makan apa? Sebab itu bersedekahlah. Kemudian kamu bersyukur. Bukan syukur dapat harta baru sedekah. Boleh nampak? Miskin, sedekahlah kau tak ada duitnya. Sedekahlah. Fatihahnya, sedekahkan doanya, sedekahkan pesanan-pesanan baiknya. Nampak tak? Bukan harta je. Sedekah tulang 4 kerat. Jom kita tengok orang tua ni. Jom kita bersihkan dapurnya ke, bilik air je ke. Kerana nak layak diterima orang yang sudah berhijrah. Tak ada masa muka dengan orang dah. Tak ada garang-garang dengan orang dah. Tak ada nak rasa. Tak ada dah. Faham tak? Nak dilihat loh. Kita ke baju baru ni tak nampak ke? Orang tak tegur okey, orang tegur pun okey. Orang puji okey, orang keji pun nampak okey. Betul? Maka sekali lagi mari kita sama-sama. Dah bunyi jam. Pegang ayat ini. Boleh? Apa ayatnya? La tahzanna innaha lama'an. Allah. Tolong jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut. Sebab innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Lalu je hidup ni. Dengan syarat apa? Keyakinan. Bukan kepercayaan. Yakin Allah tengok. Takut tak ke? Belajar sifat 20. Sidik amanah. Ujur kaidah baqah. Allah tu ada. Mustahil tiada. Itu orang dulu belajar. Ikut mak pergi masjid. Allah itu wujud artinya ada. Allah itu ada, wajib ada, mustahil tiada. Yang mana sebenarnya ni? Aku dulu nak memasukkan Allah itu ada. Kalau Allah ada, takut ke tidak? Risau ke tidak? Kita yakin ataupun percaya? Yang mana satu? Kalau setakat percaya, dia rasa singgah dalam kepala. Tapi kalau dia yakin, Allah tengok kamu. Betul tak? Allah mendengar. Allah dengar semua kita cakap. Nak cakap yang buruk lagi tak? Rakib atik kutip semua ayat yang kita pakai. Kutip satu pun tak tinggal. Berani tak lagi nak cakap buruk-buruk? Berani tak lagi nak cerita hai orang? Berani tak lagi nak cakap orang tak betul, kita betul? Berani tak nak hina anak kamu ni nak jadi apa ni? Jadi orang lah. Kamu ni sebenarnya nak jadi apa? Loh. Allah, kamu dah lahirkan anak kamu, kamu dah tanya anak kamu jadi apa? Tanyalah diri kamu, kamu nak jadikan anak kamu apa? Tapi tak kita tanya, kamu ni sebenarnya nak jadi apa? Ya Karim. Itu menunjukkan apa? Percaya ada Allah tapi tak ada keyakinan tentang Allah. Apa yang Allah hidang pada anak kita, itulah dia. Benda ni Allah bagi. Datang ni pun Allah bagi. Betul? Boleh datang sendiri-sendiri. Tak payah act lah. Tanpa pertolongan Allah, puan-puan tidak akan ada di sini. Oleh itu, balik sekali lagi. La tahawala tahzan fa innallaha ma'ana. Boleh pegang ni? Bangun dia sebagai satu daripada darah daging. Apa yang kita buat, Allah tengok. Di mana pun kita berada, Allah bersama kita. Mudah-mudahan hijrah tahun ini akan membuat kita lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati jaga lidah, lebih berhati-hati jaga mata, lebih berhati-hati jaga telinga, lebih berhati-hati dalam ibadah supaya tidak ada yang riak. Siapa puasa hari ni? Tak boleh cakap riak. Tapi ada orang memang cakap kita puasa Isnin Khamis. Awak tak nak dah. Dapat tak pahalanya agak-agak? Tak payah cakap orang kecuali sangat perlu dan penting. Sebab itu kalau kamu sedang diraihkan,
Tiba-tiba orang dah buat majlis. Jom. Tak boleh kita puasa. Jangan main-main. Ini sebab kita harus tambah ilmu. Sebab setan nak bagi kita riak, ujub. Setan nak kita terberai daripada Allah. Setan tak nak kita jadi baik. Betul? Allah, setan di depan, di belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Kamu di pagar. Sebab itu Auzubillahi minasyaitonir rajim tu mesti jadi nombor 1. Nak buat apa pun. Sebab itu nak masuk tandas pun doa, lindung aku dari setan yang derajat. Nak Allah nak sayangnya kita tu, tapi keyakinannya yang kata Allah sayang tu halus. Sebab itu muka masam ada, sombong ada, bengkak ada, kedekut ada. Aduh, letih weh. Dah pergi kuliah puluh-puluh ratus-ratus kali dah ni. Tapi keyakinan Allah tengok tu tak ada. Walaupun nak masam, Allah tengok kamu. Kamu nak masam dengan Allah. Masam dengan orang je kita fail. Betul? Teruk muka dia. Siapa nak sembang dengan kamu kopi tu? Maka sekali lagi tolong pegang. Allah bersama kita. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu melangkah. Langkahlah. Angkatlah. Sebab Allah bersama kita. Boleh ingat? Boleh pakai? Tolong buang, tolong angkat kepercayaan menjadi keyakinan. Yakin kita akan masuk? Oh ya. Itu kerjanya siapa? Yakin kita masuk liang? Tahu. Syurga bukan kita punya, jangan main-main. Rasa syurga tu dah dekat benar. Liang lahat tu dulu. Sakratul maut tu dulu. Tanaman dekat bumi ni dulu. Aku buat baik apa ya? Awak buat apa hari-hari? Tak ada apa. Penampar jawab begitu. Boleh nampak? Tolong fikirkan tiap-tiap hari aku nak buat baiknya apa? Supaya tak ada hari yang kosong. Tidak ada waktu yang kosong. Sebab itu tidak ada yang kosong. Selain bertasbih, selain berzikir. Ini kekuatan. Boleh? Pakai sampai di sini dulu. Tak maaf banyak. Macam marah-marah lah juga. Macam ketuk paku lah. Mana boleh ketuk paku? Tak maunya dah. Ketuk paku mula pantang tang. Inilah dia. Mudah-mudahan walatah terus lekat mengalir dalam darah. Boleh ke tak boleh? Yakin ke tak yakin? Apa pun yang dilalui Allah tengok. Betul? Apa yang dihadapi Allah tengok. Betul? Apa Allah bagi terima. Betul? Terima bukan terima sedih. Tak tangga, tak tahu macam mana saya. Tak, itu bukan terima namanya. Terima dengan rasa syukur, sabar, reda. Kita bangun nak jumpa itu. Macam mana kalau tak keyakinannya rendah? Maka sekali lagi bangun balik kekuatan. Keyakinan dengan kepercayaan, dua benda yang berbeza. Nabi hijrah ikut jalan lain, ikut jalan baru, tetapi dengan keyakinan. Boleh faham? Dengan keyakinan, bukan kepercayaan. Percaya Allah perintah. Betul? Yakin Allah bantu. Sebab itu dah nampak kaki, tak ada apa-apa. Siapa bersama siapa? Bersama Allah. Berjalan dua orang, tonteng. Betul? Sedang berbakar pusing, nampak habuk ke atas. Ya Rasulullah, kita sedang diburu katanya. Apa Rasulullah kata? Tak apa, bagilah diburu kita. Sampai jumpa orang yang memburu. Nak sampai ke Rasulullah, kaki kudanya terpelosok. Terterap kudanya, terterap dengan dianya sekali. Tak pernah aku mengalami peristiwa ini. Okay. Nak dapat 100 ekor unta yang ditawarkan. Siapa dapat kesan Muhammad, kami bagi kamu 100 ekor. Kaya raya 100 ekor. Macam bagi 100 kita mau sedih tu. Ketika dan hasan itu, siapa tak nak? Bila dia jatuh, walaupun dia kafir, apa dia kata?
Aku tak pernah jatuh, kuda aku tak pernah terseliuh. Tapi kali ini kuda aku terpelosok kakinya dalam pasir. Nak bagi tahu aku, yang aku kejar ni adalah orang paling istimewa. Nabi cakap kat dia satu je. Tolong simpan rahsia ini. Tolong simpan cerita yang kamu jumpa dengan aku. Bukan dia janji hadiah ke apa-apa. Tetapi Allah masukkan dalam hati dia, aku sedang memburu seorang manusia yang paling istimewa. Tak boleh buat main-main. Akhirnya dia balik ke Mekah. Senyap sepi. Okay. Daripada nak dapat kaya-kaya tadi. Ya Allah, aku diberi pengajaran. Daripada datangnya tak percaya dengan Rasulullah. Tak rasa Rasulullah istimewa. Tapi baliknya membawa keyakinan. Sebesar-besarnya hingga akhirnya masuk Islam. Itu yang kita nak. Berubah hijrah. Ini contoh. Sebab itu peristiwa hijrah tu tak payah. Semua pun tak tahu tak apa. Tapi kita tahu ibrah-ibrahnya. Kita tahu kekuatan-kekuatan dari setiap peristiwa. Supaya kita benar-benar lekat. Ya Allah, istimewanya Rasulullah. Okay. Lintas tak cukup air. Singgah di kebun, tempat orang berlembu. Kami musim panas. Kambing kami semua kurus-kurus. Tak ada yang ada susu. Ada satu je. Tapi kurus. Nabi kata mesin. Digosok-gosok sikit je. Dapat makan semua keluarga. Dapat minum semua keluarga. Terus terpacak dalam sinubari orang yang punya kambing. Istimewanya orang ini. Kamu siapa? Masuk Islam terus. Buat karya terus. Sebab itu dalam perjalanan hijrah Nabi banyak mengislamkan orang-orang lain yang dilaluinya. Ini sebahagian daripada ibrah yang kita nak angkat. Buat baik walaupun sedang dikejar. Buat baik walaupun sedang hijrah. Sedang banyak hal, betul? Diperintah. Diperintah. Kalau kita diperintah maknanya apa? Dijaga ke tak? Dijaga. Kita diperintah solat. Siapa jaga? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setiap gerak Allahu Akbar. Tapi tak rasa pula Allah besar. Kita rasa kita juga besar. Nampak? Buka telekung sombong juga. Engkau dah solat belum? Aduh. Betul ke tidak? Jadi sekali lagi Allah teman kita. Ingat ayat ini? Ingat? Ingat. Pegang sampai mati. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafurur Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Pemurah, ya Allah yang Maha Penyayang. Ya Allah yang Maha Dekat, ya Allah yang Maha Melihat, ya Allah yang Maha Mendengar. Ya Allah yang Maha Halus, ya Allah yang Maha Baik, ya Allah yang Maha Memberi, ya Allah. Kami panjatkan kesyukuran kami ke hari ini, kan di waktu duhamu ini. Waktu terbaikmu ini kami memilih kami untuk berada di rumahmu, ya Allah. Jadikanlah kehadiran kami ini sebagai satu sebab untuk kami dapat bimbingan petunjuk dan hidayahmu tanpa henti, ya Allah. Untuk layak merasakan bahawa Engkau adalah yang paling agung, yang paling dekat, paling pengasih dan penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkan hati kami untuk berhijrah menjadi lebih baik, lebih taat dan lebih dekat denganmu, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak kebajikannya, lebih banyak memberi, lebih banyak berkata yang baik-baik, lebih banyak meninggalkan maksiat, ya Allah. Kami dipesankan oleh utusan kekasih-Mu, ya Allah. Hijrah berarti meninggalkan segala maksiat, meninggalkan segala dosa. Oleh itu, ya Allah, bimbing kami, tunjuki kami, beri petunjuk kepada kami, agar kami mampu melaksanakan tugas dan pesanan Rasulullah ini, ya Allah. Kau pilih kami berada di bulan Muharram, bulan terbaik antara bulan terbaikmu ini, ya Allah.
Maka berikanlah kekuatan untuk kami terus taat, ya Allah. Terus merasa dekat, ya Allah. Terus merasa tergantung denganmu, ya Allah. Terus merasa bersandar denganmu, ya Allah. Terus merasa mengharap denganmu, ya Allah. Dan ingin dapat kembali kepadamu dalam husnul khotimah, ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kami, ya Allah. Bimbing kami untuk setiap hari bertaubat, ya Allah. Kerana tidak ada hadiah terbaik yang kami harapkan darimu selain diampun dosa, ya Allah. Ampuni dosa kami, terima taubat kami, ya Allah. Siapalah kami yang akannya taubat kami tidak diterima, ya Allah. Kasihani kami, ya Allah. Kami tidak tahu kami layak ke syurga atau tidak, ya Allah. Tapi kami mohon perlindunganmu, ya Allah. Jauhkan kami dari siksa neraka dan siksa azab kubur, ya Allah. Sesungguhnya semua ini berada di tanganmu, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas perhatian dan kehadiran. Terima kasih juga kerana sudi memeriahkan majlis. Mudah-mudahan pilihan ini adalah pilihan Allah yang melayakkan kita untuk dapat ampunan di pagi duha ini dan terusnya diberi kekuatan untuk kita merasa nikmatnya sebagai hamba Allah dan mahu berusaha untuk berhijrah, insya-Allah. Mi menyusun jari 10. Mohon ampun dan maaf anda kata dia tak kena di mata dan hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik itu kelemahanmu sendiri. Dan setiap yang tak cantik itu mohon diampun, insya-Allah. Dan anda kata ini pertemuan terakhir Umi dengan semua jemaah. Mohon mudah-mudahan diberikan sedikit Fatihah. Anda kata mendengar berita Umi dijemput Allah, ya Allah. Mudah-mudahan perjalanan Umi ke alam barzakh akan lebih mudah dan kirim Fatihah dari perempuan dan tuan-tuan sekalian. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi, insya-Allah. Okay, maaf saya batin. Okay. Masih banyak. Di tempat termus tak boleh berubah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, anak-anak kita bersedia untuk memberi ruang kepada kita menempah juga melalui jual-jual dan melalui sedekah-sedekah yang kita berikan kepada mereka demi untuk masa depan agama, untuk membuat Rasulullah tersenyum kepada kita kerana di pagi duha ini dapat kesempatan menjadikan diri kita layak menjadi seorang yang kurang dan akhirnya insya-Allah saya